Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, untuk hari ini kita akan belajar cara untuk selesaikan masalah berkaitan dengan masa dan juga waktu. Okay, ini cikgu ambil contoh daripada buku teks awak, buku teks jilid 2 muka surat 47. Okey. Ingat balik semula. Okey, cara untuk selesaikan masalah ni ada 4 step, mesti kena ikut step dia. Okay, yang pertama sekali, gariskan isi penting. Okay, baca soalan dengan teliti, fahamkan ayat dia. Okay, gariskan apa isi penting yang dah diberi. Okay, yang kedua, cari kata kunci ataupun fahamkan apa kehendak soalan. Okay, kata kunci cikgu pernah bagi sebelum ni, jadi boleh rujuk semula kata kunci yang cikgu pernah beri. Yang ketiga, barulah tentukan operasi. Okay, operasi tambah ke, tolak, darab, bahagi ataupun operasi bergabung. Okay, baca dan fahamkan betul-betul ayat tu. Okay, yang keempat, barulah selesaikan masalah dalam bentuk lazim. Mesti kena buat jalan kerja. Okay, untuk contoh soalan yang pertama ni, okay, kita tengok. Okay, lihat rajah di sebelah. Okay, kat dalam buku teks awak dia ada bagi gambar, tapi cikgu tulis je. Okay, kira beza masa Darshini membaca buku cerita dengan menonton televisyen. Okay, cari dulu apa maklumat yang dia dah beri. Okay, kat sini dia bagi dah membaca buku cerita 45 minit, menonton televisyen 30 minit. Okey, kat sini kita gariskanlah maksudnya 45 minit dengan 30 minit ni adalah masa yang diberi. Okey, informasi kita. Maksudnya kita tahulah, okay, ini yang kita akan gunakan nanti. Okey, baca balik soalan, fahamkan. Okey, cari apa kehendak soalan ataupun kata kunci soalan. Okey, kira beza masa Darshini membaca buku cerita dengan menonton televisyen. Okey, kat sini beza ni yang dia hendak, yang ataupun yang kita nak cari. Okey, tengok dia dah kata beza. Okey, beza ni kata kunci untuk tolak. Okey, cikgu pernah bagi kan, banyak kali juga kita pernah bincang. Okey, beza ni adalah untuk tolak. Jadi maksudnya kat sini dia nak tengoklah, dia nak beza antara baca buku cerita dengan menonton televisyen ni berapa lama. Okey, jadi kita dah tentukan operasi daripada kata kunci ni. Kita tahu kita nak tolak, jadi kita tolakkan dia. Okey, membaca buku cerita 45 minit. 45 minit. Okey, menonton televisyen 30 minit. Tolakkan dengan 30 minit. Okey, kalau macam ni mudah sebab soalan dah bagi direct. Okey, memang dia dah bagi tahu dah beza antara baca buku cerita dengan menonton televisyen. Yang besar mesti kena tolak, yang kecil jangan terbalik 30 minit tolak 45 minit. Okey, dah buat bentuk lazim, selesaikan. Okay, unit masa mesti kena tulis. Sebab kita ada unit masa minit, saat dan juga jam. Okay, jadi kena ikut yang soalan beri. Kalau minit, tulis minit. Jangan tulis saat ataupun jam. Okay, 5 tolak 0. 5, 4 tolak 3. 1. Okay, dah dapat jawapan kita. 15 minit. Okay, untuk soalan yang kedua pula. Okey, perjalanan tanpa henti dari Johor Bahru ke Kuala Lumpur dengan kereta mengambil masa 5 jam 30 minit. Jika Encik Tan berhenti di Pagoh selama 20 minit dan air keruh selama 15 minit, berapakah jumlah masa perjalanan Encik Tan? Okey, kalau murid-murid susah nak terus fikirkan jawapan, boleh juga buat jadual ataupun gambar rajah yang boleh bantu murid-murid selesaikan masalah. Okey, macam tadi, cari dulu apa informasi yang diberikan dalam soalan ataupun dalam situasi ni. Okay, dia kata perjalanan tanpa henti dari Johor Bahru ke KL dengan kereta mengambil masa 5 jam 30 minit. Okay, 5 jam 30 minit ni dari mana? Johor Bahru ke Kuala Lumpur. Okay, boleh juga kita buat dulu. Okay, daripada Johor Bahru, KJB pergi ke Kuala Lumpur, KL. Okay, yang ni dia ambil masa 5 jam 30 minit. Okay, daripada sini pergi ke sini ni, okay, 5 jam 30 minit. Okay, sambung lagi baca. Fahamkan ayat dia satu persatu. Okay, jika Encik Tan berhenti di Pagoh selama 20 minit. Okay, tadi dia kata daripada JB ke KL ni dia tak berhenti langsung kat mana-mana. Okay, tapi sekarang ni kalau Encik Tan berhenti dekat Pagoh selama 20 minit, air keruh selama 15 minit, nak tanya jumlah masa perjalanan Encik Tan. Okey, ini semua yang dia beri. Okey, yang ni yang diberi. Okey, berhenti ni pun yang diberi.
Okay, jadi kat sini ada banyak yang diberi. Okay, ni maklumat yang diberi. Okay, ada 3 maklumat yang diberi. Yang kita nak cari adalah jumlah masa perjalanan. Jumlah ni kata kunci untuk, okay, ni yang dicari. Okay, kata kunci untuk tambah. Okay, tapi sebelum tu fahamkan dulu, betul ke dia nak tambah? Okay, sebab jumlah kadang-kadang boleh guna juga untuk darab. Okay, kita tengok kat sini. Dia kata, okay, JB ke KL 5 jam 30 minit. Kalau berhenti dekat Pagoh, okay, Pagoh maksudnya sebelum sampai dekat KL ni, dia ada berhenti dekat satu perhentian. Okay, contohlah dekat sini, Pagoh. Kat sini, Air Keroh. Maksudnya dia berhenti 2 kali sebelum dia sampai ke destinasi dia, iaitu dekat KL ni. Okay, dekat Pagoh dia berhenti, okay, 20 minit. Okay, dekat Air Keroh dia berhenti 15 minit. Okay, kalau macam ni soalan memang direct bagi tahu dia nak cari jumlah. Maksudnya kita kena tambah lah. 5 jam 30 minit tambah 20 minit tambah 15 minit. Okay, sebab dia nak tahu jumlah masa perjalanan. Kalau tak berhenti, dia boleh sampai 5 jam 30 minit. Tapi kalau dia berhenti ada dekat 2 tempat, okay, berapa lama masa yang diambil. Okay, jadi kita tambahkan. Okay, buat satu-satu. Kalau nak tambah semua sekali pun boleh juga. Cuma risau kalau tersilap. Okay, kalau dah mahir, boleh je tambah semua sekali. Okay, asingkan jam dengan minit. Okay, 5 jam 30 minit. Okay, kita tambahkan dengan 20 minit. Okay, sini jam, sini minit. Okay, kena tambah dekat minit. Maksudnya dekat jam ni kosong. Tulis kosong supaya kita tak tersilap. Jangan tulis 2 jam 0 minit pula. Ataupun 20 jam. Okay, dah tersalap dah. Okay, 15 minit. Okay, dekat sini 15 minit. Maksudnya pun kosong jam. Okay, jadi kita tambahkan semua sekali ni supaya kita tahu berapa masa yang diambil. Okay, asing kan? Dah asing. Selesaikan dulu rumah minit. Okay, minit. Okay, 5 tambah 0 tambah 0. 5. 3 tambah 2. 5. 5 tambah 1. 6. 65 minit. Okay, sekarang selesaikan rumah jam. Okay, jam. 5 tambah 0 tambah 0. 5. 5 jam 65 minit. Okay, kena ingat balik perkaitan masa kita. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. Okay, sekarang tengok dekat jawapan kita. 65 minit ni dah lebih daripada 60 minit. Jadi kita perlu tukarkan dia kepada jam. Sebab kita tak sebut 65 minit macam ni. Okay, jadi cara dia, kalau sebelah sini kita tolakkan 60, sebelah sini kita tambah 1. Okay, kemudian kita kira lagi. Okay, minit. 5 tolak 0. 5. Okay, 6 tolak 6. Dah habislah kosong. Okay. Kira pula untuk jam. 5 tambah 1, 6. Jadi jawapannya adalah 6 jam 5 minit. Okey, untuk contoh yang ketiga. Haikal bermain badminton 6 hari seminggu. Okey, ni yang diberi 6 hari seminggu. Diberi, okey, 6 jumlahnya dan jumlah masanya ialah 720 minit. Okey, jumlah masa 720 minit. Okay, ini pun yang diberi. Okay, maklumat yang diberi pada kita. Berapa minitkah dia berlatih setiap hari? Okay, dia tanya berapa minit dia berlatih. Ini apa yang kita nak cari. Okay, jadi gariskan supaya kita tahu apa yang kita nak cari. Apa yang dia dah beri. Kita boleh keluarkan informasi-informasi yang diberi ni dalam bentuk gambar rajak ataupun jadual. Okay, kalau macam ni kita tengok. Haikal main badminton 6 hari seminggu. Okey, maksudnya dia ada 6 hari. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 hari. Tak kisahlah hari apa. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu ke. Okey, dia kata 6 hari. Jumlah masanya ialah 720 minit. Maksudnya dalam 6 hari ni, dia berlatih selama 720 minit. Sekarang dia nak tahu berapa minit dia berlatih setiap hari. Okay, setiap hari ni maksudnya satu hari ni berapa. Okay, satu hari ni sama dengan berapa dia tak tahu. Tapi kalau 6 hari 720 minit. Okay, ini kita boleh nampak dekat sini. Dia bagi tahu. Okay, dia beri banyak tapi dia nak cari satu kuantiti. Okay, dia beri 720 minit untuk 6 hari tapi dia nak cari satu hari ni berapa. Maksudnya kita kena guna operasi
bahagi. Tentukan operasi bahagi berdasarkan situasi yang dia dah beri. Kadang-kadang soalan tak bagi direct macam tadi kan, kita jumpa beza, kita jumpa jumlah. Okay, macam ni dia bagi ayat yang kita kena fahamkan. Okay. Jadi ini kita nak buat bahagi. Okay, jadi buat bentuk lazim bahagi 720 minit bahagikan dengan 6. Sebab ada 6 hari, 720 minit adalah jumlah semua sekali. Okey. Sifir 6, okey, mesti kena hafal. Kita hafal, okey, boleh buat dekat tepi ni sifir 6. Okey, 6 darab 1, 6. 6 darab 2, 12. 6 darab 3, 18. 6 darab 4, 24. 6 darab 5, 30. 6 darab 6, 36. 6 darab 7, 42. 6 darab 8, 48. 6 darab 9, 54. Okey, buat sampai sifir 9 pun tak apa sebab kita nak tulis kat atas ni satu nombor je. Okey, sekarang tengok yang pertama. Okey, ambil satu nombor dulu, jangan tamak. Kita tengok satu-satu. 6 darab berapa? 7. Okey, tengok dekat sini. Ada tak 6 darab berapa? 7? Tak ada kan? Okey, 7 tu dekat sini. Jadi kita ambil yang lagi kecil sikit. 6. Jadi 6 darab 1 sama dengan 6. Okey, sifir letak dekat atas, jawapan letak dekat bawah. Kemudian kita tolak. 7 tolak 6, 1. Okey, sebelah ada nombor, kita bawa turun bawah. Bawa turun satu nombor je dulu. Okey, jadi 1, 2 maksudnya 12. Okey, cari 6 darab berapa? 12. Okey, ada kan kat sini 6 darab 2 sama dengan 12. Okey, jadi 6 darab 2, jawapan tulis dekat bawah 12. Walaupun jawapan dia sama, okey, tulis jawapan yang kita dapat. Sebab yang ni 12 ni daripada soalan. 12 ni adalah jawapan yang kita cari dalam sifir. Okey, kemudian kita tolakkan. 2 tolak 2, kosong. 1 tolak 1, kosong. Okay, walaupun jawapan kita kat sini kosong, sebelah sini nombor kan. Walaupun kat sebelah ni jawapan dia kosong, kita kena tulis juga sebab ini daripada soalan. Okay, kosong. 6 darab berapa kosong? Kosong lah sebab apa-apa nombor yang darabkan dengan kosong, jawapannya kosong. Okay, kemudian tolakkan. Kosong tolak kosong, kosong. Mesti kena selesaikan sampai habis. Okay, unit kena tulis. Minit. Okay, unit ni bergantung kepada soalan juga. Okey, sekarang dia tanya berapa minitkah dia berlatih. Maksudnya jawapan akhir nak dalam minit. Tapi kalau jawapan akhir nak dalam jam ataupun jam dan minit, kita kena tukar. Tapi kalau macam ni dah siap sebab soalan nak dalam minit saja. Jadi jawapannya adalah 120 minit. Okey, itu saja untuk hari ini. Saya harap awak boleh buat. Semoga berjaya.